Okay. Nik Akmal, buat yang ini Nik Akmal, yang ini. Okay, lepas ni kita terus mulakan projek kita. Farish, tunjuk muka kamu Farish. Ramadhani. Okay. Okay, kamu buat dah. Kamu buat yang ni dulu. Kalau kamu ada masa nak buat yang ni, kamu laju melakar, kamu buat yang ni pun boleh. Ini cikgu ingat last year punya. Last year ada ni. Melakar sistem tuas. Okay. Dah. Siapa yang dah buat yang ini, boleh tunjuk thumbs up dengan cikgu. Okay. Cikgu. Yes. Mangkuk Siapa basah. panggil? Apa tu? Mangkuk basah. Siapa? Danish. Haikal. Okay, boleh. Tulis saja. Buat ini. Haikal, tulis saja Haikal. Bukan tulis, lakar. Istilah kita melakar. Melakar. Ini cikgu on dua kamera sebab lepas ni kita nak buat sama-sama projek kita kan? Kita nak tengok bila fulcrum dekat dengan beban, fulcrum jauh dari beban. Bagaimana dengan daya yang dikenakan? Okey, cikgu tak nak cakap, cikgu nak kamu rasa. Dah? Okey, dah. Beban simple saja kan, fulcrum bentuk segitiga. Beban bentuk segi empat. Load, objek. Daya anak panah. Kenapa yang kelas kedua dan ketiga ini daya dia buat macam ini? Ada dua kepala anak panah sebab dia boleh jadi turun ke bawah dan ke atas. Bawah dan atas. Okey. Nik Amal dah buat? Okay, good. Farish mana? Tak tunjuk muka Farish ni. Cikgu tengok siapa lagi ada di bersama kita. Zakwan, mana Zakwan ni? Zakwan, tunjuk muka kamu Zakwan. Oh, Zakwan. Zakwan, kamu dah mana kamu punya ni? Apa tu? Gerhana? Kan kamu dah buat, kan? Kamu dah buat kan? Cuma hari tu cikgu cakap label kamu belum kan? Nanti kamu tunjuk, okey? Nanti kamu tunjuk. Mana Zakwan? Okey.
Okey, dah semua? Zakwan nanti kamu tunjuk Nanti kita habis nanti kamu tunjuk. Mungkin yang lain pun dah siap, boleh tunjuk sama-sama. Aziani, where are you? Tunjuklah muka kamu, Aziani. Tunjuklah muka kamu, Aziani. Ada di situ tak kamu? Oh, Aziani. Okey. Zakwan dah hilang. Okey, jom. Dah Ramadhani? Dah. Okey, bagus. Ni siapa lagi? Dan yang lain dah? Farish, dah Farish? Dah Farish? Dah, okey, bagus. Zakwan, dah hilang dah semula Zakwan ni. Baik, sebelum cikgu lupa, minggu depan kita cuti. So, cikgu tak jumpa kamu untuk minggu depan 1 minggu. Lepas tu kita jumpa lagi. Seminggu saja tahu. Tahu? Seminggu saja. Jangan lebih-lebih. Seminggu saja. Lepas tu seminggu lagi kita jumpa. Okey? Kita jumpa, cikgu akan cari tajuk-tajuk kritikal ataupun cikgu akan ajar kamu kemahiran proses sains dalam menjawab soalan kertas 2. Mungkin cikgu akan tunjuk dengan kamu kertas sebenar UPSR dan cara menjawab. Boleh tak? Kamu kena tahu dari segi cara menjawab. Kan cikgu dah cakap kamu walaupun tak ada penilaian UPSR tapi kamu masih ada penilaian di sekolah. Masih ada ujian di sekolah. Tak lama lagi harap-harap kita dapat lepas PKPB di fasa 5 ni kita haraplah kita jumpa di sekolah, kita pergi sekolah lagi kan. Tak naklah cuti lama-lama macam ni kan. Tak best lah. Okay. So, cikgu akan cari tajuk-tajuk yang kritikal dan cikgu akan ajar kamu teknik menjawab. Teknik menjawab berdasarkan kertas UPSR sebenar supaya kamu tahu mana nak cari markah, macam mana nak jawab soalan-soalan jenis kemahiran. Okay, boleh tak? So, selepas kita habis tajuk tahun 6 ni, kita akan mula masuk untuk bahagian-bahagian kritikal. Okay. Dan mungkin cikgu akan tunjuk juga slot-slot yang biasa cikgu, slide yang biasa cikgu guna untuk ceramah cikgu. So, cikgu teruslah tunjuk pada kamu. Senang lagi. Okay, banyak bahan yang cikgu nak kongsi dengan kamu lepas habis tajuk ini. Okay, boleh? Jom kita mulakan projek kita. Cikgu nak tengok dulu. Cikgu nak tengok muka kamu orang menggunakan skrin yang laptop ni. Okay. Cuba tunjuk dengan cikgu mana bahan kamu. Siapa yang ada? Siapa yang ada? Angkat tangan dulu. Siapa yang ada? Airil ada? Ada bahan? Okay. Ramadhani ada. Akmal ada. Zakwan ada. Farish? Ada tak Farish? Airil? Airil ada tak Airil? Ada tak bawa bahan? Last week kamu ada bersama kita kan? Ada kan? Last week lah pula. Hari Isnin itu ada kan Airil? Kamu ada kan? Hah? Oh ya, lupa cikgu kamu tak hadir. Mana kamu pergi? Selalu kamu tak bawa bahan. Mana kamu pergi? Rambut pun tak gunting. Pergi gunting rambut kat Isnin. Okay. Danish dah bawa Danish. Danish Haikal. Kamu ni kenapa tak bawa? Mana Aziani? Aziani, where are you? Show me your face. Aziani. Oh, Aziani. Nurul. Syaza. Mana orang-orang ni yang cikgu panggil? Okey, sekarang kita buat Airil yang mana yang tak bawa tu kamu tengoklah. Okey, kita buat sama-sama. Okey. So cikgu akan gunakan second kamera cikgu. Okey, jom kita buat sama. Okey.
Nampak cikgu kan? Baik. Nampak ni kan? Okey, nampak ni kan? Nampak barang-barang ni kan? Okey, nampak tangan cikgu ni? Nampak? Okey, jom kita buat sama-sama. Jom. Keluarkan bahan kamu, keluarkan. Jangan tengok saja yang mana yang ada bahan, keluarkan. Yang mana sudu cikgu? Okey, so kita tengok ni semula. Sudu. Apa ni? Popsicle stick. Apa ni? Batang es krim. Okey. Ni batang pipe. Kamu tak ada batang pipe, boleh guna apa ni? Mana batang pipe kamu? Cikgu nak tengok. Sedap. Okay, good. Yes, good. Guna tu. Kejap. Ni kan? Ni kan boleh guna ni kan? Ni kan? Macam kamu kan? Kamu boleh potong. Boleh bagi dua. Boleh bagi dua sekarang. Kita tak nak panjang sangat. Mana yang guna panjang ni, Ramadan ni, kamu potong dua. Potong sekarang. Okey. Macam cikgu guna ni. Mana tangan cikgu? Okey. So, macam mana kita nak buat? Oh, okey. Gelang getah. Kejap. Okey, gelang getah. Rubber band. Cikgu nak ambil warna biru. So at least you have 2 rubber bands. Sekurang-kurangnya ada 2 gelang getah. So kita mulakan dengan mengikatnya dulu. Tengok sini. Nampak tak? Okey. Susah kamera. Okey, like this. Boleh tak di tengah-tengah? Ambil dulu yang ini. Siapa yang ada ni? Mana Ramadan ni? Siapa orang yang ada ni? Tunjuk. Mana Ramadan ni? Mana siapa yang ada ni? Okey, buat sama-sama. Okey, kita ikat dulu. Ikat bersilang ke? Ikat bersilang, ikat dua belah. Ikat. Sebelah lagi. Like this. Okay, nampak tak? Dia macam bersilang X kan? Nampak? Kan? Nampak tak? Cuba buat ni sekarang dan tunjuk pada cikgu. Kita buat sama-sama. Okay, very good. Zakwan? Mana tadi Zakwan? Okay, good. Okay. Kamu panjangkan ni lagi ini. Tarik panjang ni. Like this. Okay, siapa yang sudah boleh tunjuk dengan cikgu? Ramadhani? Belum. Okey, ikat saja dulu. Kenapa kita perlu ikat ni first? Sebab kalau kita dah tampal, dah lekat pada batang aiskrim, nanti jadi susah kita nak masukkan gelang getah. Okey. Ini saja, bersilang saja. 2 gelang getah. Dah, Akmal? Mula-mula tu apa cikgu? Ni saja, Ramadhani. Just like this. Inilah mula-mulanya. Inilah. Ikat ni saja. Kamu dah potong kamu punya ni tadi? Dah. Okey, bagus. Lepas tu kamu ikat, ambil sudu, letak macam ni. Ikat. Mungkin kamu cari gelang getah yang agak besar lah kan, sebab ni besar kan?
Okay. Dah. Okay, show it to me. Ariel, nanti kamu buat kalau kamu ada di rumah ni kamu buat Ariel. Okay, macam ni. Lepas ni kamu dah buat kan? Bila kamu dah buat nanti kamu snap gambar. Snap gambar model kamu dan snap gambar kamu pegang macam ini. Kamu pegang model kamu. Hantar pada cikgu. Maksudnya, you have 2 pictures that you need to send to me, right? Okay. Ada 2 gambar yang kamu kena hantar pada cikgu. Faham tak? Okay, dah siap. Rugi kamu tak send gambar. Nanti cikgu save dalam YouTube cikgu lah kan. Okay, cikgu buat video. Boleh? Termasuk ni projek-projek kamu yang lain kamu tak buat lagi. Tak macam mana cikgu nak buat video kan. Azia ni, mana Azia ni? Tunjuk muka Azia ni. Azia ni, are you there? Nurul? Nurul? So dah. Tunjuk pada cikgu dah. Siapa yang sudah? Tunjuk. Nik Amal sudah? Okay, cepat. Okay, good. Good. Ni biasa orang lelaki cepat buat ni. Sebab ni technical. Biasa orang lelaki suka ni. Okay. Dah. Farish, where are you Farish? Mana orang yang cikgu panggil tunjuk muka ni? Tak tunjuk muka pun. Farish, Aziani, Nurul, Syaza. Aziani dah hilang kah? Aziani. Okay, tunjuk dah. Tunjuk. Berapa orang saja yang ada di sini? Zakwan. Farish ada? Farish ada tak ni Farish? Tak ada. Okay, lepas ni kamu buat Okay, lepas tu tunjuk pada cikgu. Okay, tunjuk pada cikgu. Hantar gambar. Hantar pada cikgu. Okay, next step. Dah Ramadan ni. Okay, buat dia bersilang saja Ramadan ni. Just like this. Okay. Nampak kan? Hujung ni kamu bagi pendek. Yang panjangnya bagi atas. Okay, tak apa. Sebab inilah yang kita akan adjust nanti. Panjang, pendek. Okay. Next. Kita kena. Kamu tengok cikgu buat macam ni. Ini saja very simple activity. So just look at ni. Aku kena pusing ikut kamera ni. Ini saja. Lekat, ambil masking tape atau slow tape kah? Apa yang kamu ada di rumah itulah kamu guna. Okay. Jom, lekat saja. Sekejap saja buat kan? Mana dah lama. So, tampal dengan kemas. Yang kita nak buat eksperimen lepas ni kita kena try. Okay, dah. Sebelah sudah yang warna kuning. Mana popsicle stick kamu? Ada tak? Okay, bagi dia sama lurus, bagi cantik-cantik, kemas-kemas kan? Okay, sebelah lagi tampal. Siap. Cuma kamu kena kemaskan lah. Kamu kena kemaskan untuk slow tape tepi-tepi ni. So kamu boleh gunting, bagi kemas. Okay? Siapa yang sudah? Sebab kita baru separuh jalan ni. Yang penting kita nak tengok kesan daya. Kita nak tengok fungsi sistem model tuas ini sebenarnya. Okay? Bukan kita nak tengok jumlah daya yang dikenakan. Kalau kesan daya tu tajuk
untuk tahun 5 kan. Jumlah daya yang dikenakan. Dah. Okey, dah kemas. See? Mana kamu punya double masking tape, slow tape ada? Yang transparent ke? Tak kisah. Asalkan ada. Okey. Boleh kemaskan. Dan model ni kamu simpan, tunjuk pada cikgu kamu, tunjuk di sekolah, tunjuk pada kawan-kawan dan kamu buktikan nanti macam mana model tuas ini berfungsi. Kamu pula ajar kawan-kawan kamu, kongsi ilmu. Okey, dah? Dah? Tanpa saja kan siapa yang sudah boleh tunjuk dengan cikgu? Sudah? Siapa yang sudah? Batang aiskrim cik dah itu. Batang aiskrim tak, siapa yang cakap tadi? Itu cikgu cakap kan batang aiskrim tak ada. Kamu boleh gunakan kertas. Contoh cikgu ambil kertas dulu. Ataupun cardboard kayu kan di rumah kalau ada kayu kan boleh juga. Ni kertas kamu lipat sampai jadi keras dah. Buat dia double ke. Okey. Yang penting dia ada tapak seperti ini. Faham tak? Siapa yang cakap tadi? Siapa yang tak ada batang aiskrim tak apa. Boleh ambil kertas, lipat. Kan? Dia tengok sama panjang dengan ni kan? Kertas. Kertas ada tak di rumah? Ada tak kertas di rumah? Okey, see? Kan dah settle. Kamu gam sajalah ini. Gam saja dan boleh jadi tapak. Okey. Ketebalan dia pun hampir sama dengan batang aiskrim. So boleh gunakan kertas. Itu dah cikgu cakap kan, kertas kah, manila card kah. Okey, lepas ni kamu boleh tunjuk pada cikgu. Di kertas ni plan kan, kamu boleh tulis nama kamu, warna macam-macam, buat corak macam-macam kan. Okey. Siapa yang tak ada batang aiskrim ni boleh cari kertas sekarang, boleh buat. Okey, dah? Siapa yang sudah? Ramadhani dah siap. Okey? Dah? Siapa lagi cikgu nak tengok? Mana Nik Akmal tadi? Nik Akmal. Tengah buat. Mana muka kamu? Tunjuklah. Nik Amal, kamu guna kertas lah kan? Kamu guna kertas ke batang aiskrim Nik Amal? Okay, good. Cikgu dah siap. Tara. Tara. Anak kan? Tara. Biasa kalau kita siap memang kita sebut Tara kan? Kamu sebut apa? Cikgu memang akan sebut Tara. Tunjuk dengan murid cikgu. Cikgu siap. Dah. Okey, kita nak kaji kesan daya. Kalau kamu ni dekat dengan cikgu, kalau murid-murid cikgu memang cikgu yang beri bahan semua. Cikgu beli batang paip panjang. Cikgu suruh tukang kebun potong. Dan cikgu sedia semua bahan dah. Cikgu beli semua, cikgu bagi. Okey. Sebab cikgu tahu murid-murid memang susah nak keluar, nak cari bahan. So setiap kali kebanyakan yang projek cikgu serupat memang cikgu bagi bahan. Tak apa, yang penting kamu belajar. Kalau kamu dekat dengan cikgu memang cikgu bagi pun. Okey. So Dah siap? Dah siap? Dah. Okey.
Sekarang kita nak menguji. Okey, cari objek sebagai beban. Sebagai beban. Batu kah? Hari tu cikgu cakap batu kan? Cikgu tak ada batu lah. Cikgu nak ambil plastisin. Cikgu guna plastisin. Tanah liat. Sebagai beban. Dah? Siapa yang dah buat ni tadi? Zakwan? Oh, Zakwan. Dah siap Zakwan? Dah Zakwan? Okey, kau tunjuk. Siapa yang sudah tunjuk? 1, 2, 3. Tunjuk. Okey. Siapa yang? Cikgu nak tengok. Okey, Ramadhani, Zakwan. Lagi. Aziani, mana Aziani? Oh, Aziani. Nurul, Syaza. Kamu ni wujud tak kamu dalam sini? Ataupun nama kamu saja? Okay. Danish, what are you doing? Haikal? Kamu sedang buat ke Haikal? Kamu sedang buat ke Haikal? Tak ada bahan? Tak ada bahan. Okey, tak apa. Okey, Akmal, dah? Kita nak cuba ni Akmal. Cikgu tak tahu tak apa berlaku dengan 3 orang yang cikgu panggil dari tadi ni. Okey, kita nak cuba. Ambil beban. Beban batu ke? Kan suka hati kamu nak guna apa sebagai beban. Dah? Nik Amal, we are waiting for you. Okey, jom cepat. Kita nak settle tentang tajuk ni apa tu? Mesin kompleks lepas ni. Okey, cepat. So, yang ni kita nak tengok kesan daya. Nampak ni? Ini jangan salah jangan buat macam ini. No. Kalau kamu dah buat angkat macam ini sistem, ini bukan sistem tuas, ini lastik kan? Lastik. Biasa kalau cikgu sengaja bagi anak murid cikgu buat, cikgu garanti mereka akan buat macam itu. Itu salah. Sebab bila kamu buat macam ini bukan sistem tuas. Yang kita nak tengok ialah, apa tadi? Fulcrum dekat dengan beban atau menjauhi beban. Itu saja kan? Okey, jom kita nak tengok mana fulcrum. Tunjuk pada cikgu, mana fulcrum? Pada model kamu, mana fulcrum? Fulcrum ialah titik tetap. Hari tu kita dah belajar kan? Okey, Airil, kamu tak masuk grup hari tu. Fulcrum ialah titik tetap di mana sesuatu mesin itu bersambung untuk dia berfungsi. Okey, kalau titik tetap di sini, kita tengok ialah ini, tempat gelang getah di sini. Kan? Betul tak? Gelang getah di sini ialah titik tetapnya. Ini ialah fulcrum. Okey, ini ialah fulcrum. So, kamu boleh ambil pensel, pen, marker, tandakan F. Tandakan F. Tandakan F. Nampak tak F? Okey. Tandakan F. Nampak kan? Okey. Kamu tandakan. So, ini ialah fulcrum. Ini ialah apa? Tempat kita letak apa? Ini ialah apa? Ini tempat apa? Beban. Okey, kita tanda sekarang. Tulis B. Ini. Sini. Ini. Oh, tak nampak. Cikgu ambil marker sekejap. Semua barang-barang cikgu masuk dalam bilik bawah tu. Okey.
So, ini tadi cikgu ulang semula. Kamu tanda supaya kamu tidak keliru. Ini tempat gelang getah ni tadi ialah fulcrum. So, tanda F. Huruf F di situ dah. Dan tempat kita letakkan batu. Tempat kita letak batu, apa nama tempat ini? Ini apa? Boleh sebut untuk cikgu? Apa ni tadi? Beban. Akmal? Yes, very good. So, beban. Tandakan B. Nampak kan? Ha. Ini apa? Ini apa? Daya. Yes, very good. Pandainya kamu ini. Okey, daya. Tandakan huruf D. Pandai tak kamu nak tulis macam mana D kamu itu? Ha, asalkan ada nampak D. Okey. So, daya, fulcrum, beban. Dah tanda? Okey. So, jom kita mulakan penyiasatan kita. Letakkan objek sebagai beban. Kejap. Sebelum kita letak, tengok sini dulu. Tengok yang cikgu buat ini dulu. So, fulcrum ini beban. Mula-mula kita nak tengok fulcrum. Kamu adjust ni dekat dengan beban. Adjust fulcrum dekat dengan beban. Dapat? Dekat. Fulcrum dekat dengan beban. Dah? Dah? Okay, good. Sekarang letakkan beban. Letakkan beban dan rasa, angkat saja. Jangan ditekan. Jangan di apa tu? Step. Apa tu? Jangan di hentak kan? Hentak kuat. No. Angkat saja. Cuba satu jari. Satu jari. Angkat. Cuba. Cikgu nak kamu rasa daya. Rasa daya yang diperlukan. Okey, cuba. Okey, senang atau susah. Macam ni saja. Okey, cuba macam ni saja. Okey. Next. Fulcrum menjauhi beban. Kalau menjauhi beban, kita kena tolak. Maksudnya macam ini. Fulcrum jauh dari beban. Dapat? Okey, tolak. Maksudnya fulcrum ini dekat dengan daya kan? Dapat? Okey, dah? Ramadhani dah? Dah. Okey. So, maksudnya sudut kita sini jadi panjang. Boleh tak? Zakwan, dah? Okey, Zakwan guna garfu pun tak apa. Boleh. Asalkan dapat angkat. Next, cuba. Sekarang cuba. Mana tangan cikgu? Okey. Cuba. Mana yang kamu rasa lebih senang? Yang fulcrum dekat dengan beban ke fulcrum jauh dari beban? Senang diangkat. Yang mana satu? Cuba. Fulcrum dekat dengan beban ke fulcrum menjauhi beban? Yang mana satu yang mudah diangkat? Yang mana? Cuba. Yang mana satu? Yang mana? Yang mula-mula ke yang kedua ni? Okey, beritahu cikgu hasil kamu. Cuba angkat macam ni. Susah ke senang? Berbanding yang tadi. Yang mula-mula tadi, boleh cuba lagi? Tarik lagi. Ini yang mula-mula kan? Fulcrum mendekati beban kan? Okey, cuba kamu tolak. Ini lebih mudah ke ini lebih susah? Berbanding dengan yang kedua, fulcrum menjauhi beban, angkat. Mana yang lebih susah? Yang pertama ke yang kedua? Kedua. Okey, Dik Ama cakap yang kedua lebih susah diangkat. Bagaimana pula dengan kamu? Zakwan, where are you? Dah hilang dah orang yang nak cikgu Nurul. Zakwan, mana yang lebih susah diangkat? Dua ke satu? Mana dah hilang pula? Zakwan? Satu. Dua? Satu? Cuba lagi Zakwan. Buktikan. Ni, Zakwan tengok ni. Tengok skrin cikgu. Satu. Okey, kita ulang semula. Satu. Fulcrum
dekat dengan beban. Okey, cuba angkat sekarang. Cuba rasa. Sekarang. Lepas itu, fulcrum menjauhi beban. Fulcrum menjauhi beban. Cuba rasa angkat sekarang. Mana yang lebih susahnya, Zakuan? 2. 2. Okey. Ramadhani, where are you? Tunjuk muka kamu, Ramadhani. Cikgu nak tanya kamu. Kamu ni. Okey. Ramadhani. Apa pemerhatian yang kamu dapat buat? Yang mana lebih susah diangkat? Mana lebih susah? 1 ke 2? 2. Okey, 2. So, yang lain tu cuba nak on kamu punya video. Kejap ada, kejap tak ada. Farish, where are you, Farish? Kenapa on off video? Heran cikgu dengan kamu semua ni. Kalau cikgu off video nak kamu, cikgu tak nampak muka cikgu nak. Okay. So, Ansiani, Nurul, Syazah, cikgu tak tahu lah kamu ada di sini ke tidak. Okay. So, tunjuk muka kalau ada. Ansiani ada buat tak ni Ansiani? Kenapa Ansiani? Sedih saja? Tak cukup bahan. Tak apa, lepas ni buatlah, tak apa. Okey, ya. Tunjuklah muka. Macam cikgu rasa cikgu mengajar dinding kan cikgu rasa. Okey. Okey. So ini saja model tuas. Cuma yang ini saja, bukan jangan dihentak. Itu dah model katapult, okey. Katapult tu apa? Plastik. So ini saja menjauhi fulcrum menjauhi beban dengan fulcrum mendekati beban. Mana lebih mudah ialah fulcrum mendekati beban. Lebih mudah diangkat ialah fulcrum mendekati beban. So daya yang kita kenakan hanya sedikit. Ingat tak hari tu yang cikgu tunjuk kita mengukur daya menggunakan neraca spring iaitu dalam unit Newton kan? Ingat tak? So bila sesuatu objek itu menggunakan mesin ringkas, daya yang kita perlukan sedikit saja kan kurang. So kalau macam kes ini ialah fulcrum dekat dengan beban. So fulcrum ini membantu. So daya yang dikenakan hanya sedikit berbanding dengan fulcrum menjauhi beban. Fulcrum menjauhi beban. So daya yang kita perlukan lebih banyak. Kita rasa lebih susah kan? Bila kita lebih susah Zakuan, bila kita lebih susah mengangkat beban ini, maksudnya daya yang kita kenakan lebih banyak. Betul tak? Daya yang kita perlukan lebih banyak. Okey. So, simpan model kamu ini bagus-bagus. Okey, tunjukkan nanti pada kawan-kawan dan cikgu kamu di sekolah. Ini hasil kamu. Okey, tunjukkan. Siapa yang membuat simpan saja boleh buat ni ataupun mana Farish tadi? Farish. Bukan Farish. Cik Amal, cuba tunjuk model kamu gunakan ni kan? Kertas kan? Cuba tunjuk, kita nak tengok. Tunjuk. Semua yang ada tunjuk model. Semua yang ada tunjuk model. Semua tunjuk. Okey. Mana? Akmal, cikgu nak tengok. Tak nampak Akmal, cikgu nak tengok tapaknya. Okey, tak nampak. Kamu cuba kamu tengok kat kamera, kamu nampak tak? Tunjuk di kamera kamu Akmal, tak nampak? Akmal. Okey, bagus. Okey, nanti kamu boleh kemaskan kertas itu. Okey, bagus. Zakuan, cikgu nak tengok. Jangan goyang-goyang tangan kamu. Okey, bagus. Ramadhani, tunjuk di kamera. Okey, very good. And then Farish, ada tak? Tak ada kan? Okey, tak apa. Yang tak ada kamu boleh cuba buat. Sekarang ini ada 3 orang yang ada. Okey. So, ini saja tentang model tuas. Okey, so ni soalan famous Memang soalan famous. So, cikgu cipta ini kami dapat masa kami cikgu di KL dululah pergi KPM kelasnya. So, kita come out dengan model ini untuk memudahkan kamu. Okay, so bila fulcrum menjauhi beban, kita perlukan daya yang lebih. Daya yang dikenakan lebih banyak. Okay, bila fulcrum mendekati beban, cikgu ulang lagi. Lepas ni kamu boleh cuba. Bila fulcrum mendekati beban, daya yang dikenakan sedikit.
kit. So memudahkan kita membuat kerja. Kalau kamu nak angkat dia, prinsip dia macam ni, kamu kena aplikasikan. Kalau kamu nak angkat sesuatu beban, pastikan fulcrum dekat dengan beban. Faham tak? Pastikan fulcrum dekat dengan beban. Tempat kamu alas tu lah. Alas, pastikan dekat dengan beban. Okay, so jom kita masuk semula kepada buku teks kita. So cikgu kena off cikgu punya kamera 2 ini. Okay. Okay, kita masuk semula kita punya ni. Ini adalah tempat session cikgu, eksperimen cikgu. Okay. Tengok kita punya buku teks. Mana cikgu kamu? Ya. Pusing. Okey. Nampak cikgu sekarang? Okey, kita nak tengok. Yang ni tadi siapa yang dah tulis semua tak ni? Dah tak? At least kamu tulis yang ni dah tak? Dah kan? Ziani dah tulis tak ni? Ziani? Ziani dah? Sudah. Okey, bagus. Okey, jom kita tengok buku teks kita. Buku teks. New share textbook. Okey, nampak tak sekarang? Nampak tak? So, kita pergi ke kita dah bincang yang ini. Ariel, kamu kamu baca tentang mesin ringkas Ariel. Kalau kamu tak faham Ariel, kamu boleh message cikgu, tanya cikgu anytime. Boleh? Boleh? Okay, anytime. Malam-malam kamu nak message pun boleh. Sebab cikgu memang malam-malam menghadap laptop kerja cikgu. Cikgu memang lewat tidur. So, siapa-siapa yang ada masalah, bila-bila masa boleh message cikgu, tanya cikgu. Nak call cikgu pagi raya pun boleh. Okay? Siapa rasa ada problem nak tanya? Boleh? Okay? Anytime. Cikgu rasa kamu ni awal tidur daripada cikgu. Baik. So, kita nak tengok mesin kompleks pula pada hari ini. Mesin kompleks ni kalau kamu dah kuasai dan ada berapa mesin ringkas hari itu? Berapa mesin ringkas? Boleh bagi tahu cikgu? Kita dah pelajari berapa mesin ringkas semuanya? Yes, very good. Ada 7 kesemuanya. So, bila kita dah teliti ke semua 7 contoh mesin ringkas tersebut. Okey. Azani, saya Azani. Mana Azani? Azani, kenapa kamu message cikgu sekarang? Kenapa message kamu baru masuk? Mana Azani? Tak dapat masuk kelas? Kenapa Azani tak dapat masuk kelas? Mana cikgu dapat urus? Admin, kena hubung dengan admin. Habis bateri. Okey. Okey, jom kita tengok mesin kompleks. So, sesetengah alat lebih mudah digunakan untuk melakukan kerja jika beberapa mesin ringkas digabungkan. Okey. So, kita nak tengok mesin kompleks. Jangan ingat mesin kompleks ini benda yang canggih-canggih, yang besar-besar. No. Termasuk yang itu cikgu dah cakap kan? Sebatang skru pun boleh jadi mesin kompleks. Sebab dalam skru ada baji, ada skru, ada sata condong. Bebenang itu bila dibuka menjadi sata condong kan? So,
Skru sudah menjadi mesin kompleks. You see, sebatang skru pun sudah menjadi mesin kompleks. Jangan fikirkan benda yang jentera, berat-berat, keren apa semua. No, komputer apa semua baru dikira mesin kompleks. Tidak, okay? Termasuk gunting, termasuk, what is this? Apa ni? Apa ni? Pemotong kuku, okay? Pemotong kuku, semua ini ialah mesin kompleks. So, sebab itu yang paling penting untuk kuasai topik dalam mesin ini, dia punya dasar, dia punya base ialah kamu kena kuasai mesin ringkas. Itu saja. So, bila kamu dalam mesin kompleks ini, dia akan tunjuk saja. Dia akan tunjuk saja objek-objek macam ini dan suruh kamu cerakinkan ataupun suruh kamu pecahkan kepada mesin ringkas. Itu saja. So, apa maksud mesin kompleks di sini? Kita nak cari definisi mesin kompleks dulu. Mana dia? Nampak tak di sini? Gabungan mesin ringkas, bagi skru tuas, jadikan gunting sebuah mesin yang dipanggil mesin kompleks. Cikgu nak cari, oh tak ada kan dia tulis di sini. So, ini. Okey, cuba baca. Ini definisi mesin kompleks. Cikgu tulis dulu definisi. Alright, so tulis ini ialah definisi. Definisi. Definisi mesin kompleks. Okey, boleh tak kamu baca tu cikgu? Mesin kompleks ialah, semua baca, semua baca. Mesin kompleks ialah alat yang terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Yes, that is the most important thing. Lebih daripada satu, lebih daripada gabungan satu mesin ringkas. Terdiri daripada gabungan, itu dalam, gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Maksudnya di sini, asalkan lebih daripada satu mesin ringkas sudah dikira sebagai mesin kompleks. Kalau dia ada dua mesin ringkas di situ sudah menjadi mesin kompleks. So, ini definisi dia. Gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Okey, kalau cikgu nak kamu ingat semula tentang definisi siratan makanan. Ingat tak? Kalau siratan makanan, gabungan beberapa rantai makanan, kan? Betul tak? Kalau kamu nak ingat mesin kompleks, sama. Kamu boleh gunakan ayat yang sama. Gabungan beberapa mesin kompleks. Boleh tak? Sorry. Gabungan beberapa mesin ringkas. Okey, cikgu nak tulis antara ayat yang boleh digunakan, kamu boleh tulis sini. Mesin ringkas, kamu boleh tulis sini, tulis sekarang mesin kompleks. Yes. Mesin kompleks ialah gabungan beberapa mesin ringkas. Sebab cikgu nak dia selari. Cikgu nak dia selari dengan ni istilah definisi apa ni? Siratan makanan. Okey? Sorry. Ejaan salah. Yalah. Okey, so cikgu bawa ke bawah sini supaya nampak dengan jelas. Tulis sekarang definisi. Mesin kompleks ialah gabungan beberapa mesin ringkas. So, cikgu nak kamu senang ingatlah. Kalau siratan makanan ialah gabungan beberapa rantai makanan. Samalah macam ini, sama. Kalau kamu tak dapat ingat atas tu, tak apa, sama. Yang macam ini lebih senang ingat. Gabungan beberapa mesin ringkas ataupun nak ambil ini pun boleh. Gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Faham tak? Gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Okey dah? Okey, jom kita nak tengok semula. Tengok ini dulu. Gunting. Bagaimana gunting berfungsi? So,
dua bilah besi. Mana gunting cikgu? Mana kamu ada gunting tadi kan? Cuba ambil gunting kamu. Gunting. Dia cakap apa? Dua bilah besi merupakan dua baji yang dicantum dengan skru. Yes. Cuba buka gunting kamu, boleh tunjuk pada cikgu. Dia cakap dua bilah besi ini. Ini satu, ini dua. Dapat tak? Yang disambung, yang dicantum dengan skru. Tengah-tengah ni skru kan? Yang dicantum dengan skru. So, dua baji. Baji adalah benda yang tajam. Betul tak? Memisahkan, memotong kan? Baji kan? So, baji. Ini baji. Dua baji. Kita ada dua baji sebenarnya. Dan dicantum oleh ni skru. So, kita ada baji, kita ada skru dan juga kita ada sistem tuas. Mana tuasnya? Ini daya kan? Ini daya kan? Ini fulcrum kan? Titik tetap dia kan? Titik tetap, titik penyambung dia kan? Aerial. Okey, titik tetap fulcrum. Ini beban. Okey, beban. Sekejap. Beban. Kan? Tempat kita potong. Betul tak? So, jadi tuas, daya, fulcrum, beban. Okey, tuas ada, skru ada, baji pun ada. So, tuas, skru, baji. Ada tiga kan? Ada tiga mesin ringkas di situ kan? Betul tak? So, gunting ialah mesin kompleks. Dapat tak? Dapat tak? Okey, senang. Tu cikgu cakap kamu kena kuasai dulu mesin ringkas. Betul-betul kuasai. Dari situ kamu dapat kenal pasti mana apakah mesin ringkas di dalam mesin kompleks tersebut. Okey. So kita tengok betul dia cakap di sini gabungan tiga mesin ringkas, baji, skru dan juga tuas. So gabungan ini memudahkan kerja memotong. Ingat tak definisi mesin hari itu? Mesin ialah alat yang digunakan untuk memudahkan kita membuat kerja dengan lebih cepat. Membantu memudahkan buat kerja. Okay. Next kita tengok yang ini. Ini dijelaskan semula. Menjadi mesin kompleks gabungan. Baik, yang lainnya. Perhatikan gambar di bawah. Kenal pasti mesin ringkas yang terdapat pada alat di bawah. Okey, pengasah pensel. Pengasah pensel. Siapa boleh beritahu cikgu? Ada apa pada pengasah pensel? Jom kita senaraikan satu demi satu. Okey, satu apa? Satu apa? Boleh bagi tahu cikgu? Apa yang ada pada pengasah pensel ni? Ada apa? Tempat kita masuk pensel kita, pensel kamu ditajamkan. Ada apa situ? Baji. Apa? Yes, very good. Pandai. Ada baji. Lagi, ni tempat kita pusing ni disebut apa? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Alia? Tempat kita pusing disebut apa? Hari tu kamu nak belajar. Apa mesin ringkas tersebut? Tempat kita putar ni apa dia? Apa dia? Akmal? Danish? Bagi respon cepat. Cikgu apa dia? Roda. Yes, very good. Pandai. Roda dan dada. Okay, next. Ada lagi tak? Ada gear tak di situ? Di dalam ini ada gear kan? Okay, siapa yang ada pengasah pensel ni dia tahu ada gear. Gear. And then daya. Tuas tak ada. Okay, tuas ada juga. Kenapa cikgu cakap tuas ada? Ini daya tempat kita pegang. Ini fulcrum, titik tetap dia kan? Titik tetap. Okay, cikgu tulis. Daya. Fulcrum, beban. Betul?
So ada tuas juga. Tengok. Ada tuas. Apa lagi? Ada screw tak? Ada screw tak? Ada screw tak? Yes, ada screw. Dia menggabung. Di sini ada screw kan? Tempat dia gabungkan ini. Okey, ada screw. Dan ni nampak berbenang yang beralon ni, ini dah screw kan? Contoh seperti penutup botol kita juga screw. Yes. So, kamu boleh tulis ni. Boleh tulis ni sekarang. Pengasah pensel. Ada ini. Ini sekarang. Okey, kamu tulis masa ringkas yang ada. Lepas tu kita nak tengok jangka lukis. Okey dah? Dah? Alright. Dah? Dah? Okey, bagaimana pula dengan jangka lukis? Jangka lukis. Tengok hujung jangka lukis ni tajam tak? Dia cucuk ke atas kan? So ada apa? Boleh beritahu cikgu? Yes, ada baji. Lepas itu ada apa juga? Kita putar apa tadi? Ada screw. Yes, betul. Screw tempat dia gabung ni. Ni ialah screw. Ini screw. Okey, screw S. Okey. Ada screw. Kemudian ada apa juga? Tempat ini cuba kita tengok. Ini titik tetap dia kan? Titik tetap tempat kamu cucuk titik tetap, lepas tu kamu pusing. Ini titik tetap, ini fulcrum. Okey. Ini daya. Ini beban. Ini beban. So, apa ini? Ada apa ini? Apa ini? Yes, ada tuas. Okey, tulis. Tulis. Okey, ini yang penting untuk tajuk ini, yang kamu kena dapat analisis satu demi satu. Kena tengok dan fikir satu demi satu. Okey? Dah? Okey, seterusnya kereta mainan. Dia buka pandangan dalam untuk kamu tengok. Okey. So, siapa boleh beritahu cikgu? Kereta mainan ni ada apa? Yang jelas kita nampak ni ada apa? Roda dan Apa tadi? ganda. Yes, pandai. Roda dan ganda. Lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Gear. Ada gear. Yes, ada gear. Memang ada gear. Ada apa lagi? Ada screw tak? Ada screw tak untuk mencetum? Ada kan? Yes, ada. Lepas tu, tuas, ada tuas tak? Tuas di kereta tak ada. Okey, apa lagi? Tengok mesin ringkas, ingat, cuba kamu ingat apa lagi mesin ringkas yang kita belajar. Sata condong, ada tak? Tak ada kan? Takal, ada takal tak ini? Ada takal tak? Tak ada kan? Apa lagi? Baji, ada baji tak di sini? Ada tajam tak? Ada baji tak? No. Okey, cukup ini. Okey, so kamu tulis ni. Tulis. Kamu tulis kereta mainan, roda dan ganda, gear, screw, jangka lukis. Tulis macam itu.
Alright. Nah. Okey, apa yang fikir sejenak ni? Mengapa objek seperti gambar di atas merupakan mesin kompleks? Okey, dia tanya skru kan? Okey, jom kita senaraikan skru tadi. Apa yang kita cakap tadi? Skru ada apa? Skru ada apa? Ada ni tajam ni ada apa? Baji. Dan skru ada apa juga? Ada kalau berbenang ini dibuka dia menjadi apa? Satah condong. Satah condong. Okey, tulis. Kamu tulis untuk skru ini. Baji satah condong. Okey, dah. Okey, bagus. Lepas ni yang ada buat model ni tadi, kamu hantar gambar pada cikgu ah? Boleh tak? Hantar pada cikgu. Hantar gambar. Ada dua gambar tadi kan, satu gambar model kamu close up dekat dengan kamera, satu lagi gambar kamu pegang supaya nampak muka kamu. Boleh tak? Boleh tak? Siapa yang dah buat ni tadi? Okey. Kamu buat. Yang belum buat, buat. Boleh buat, senang kan? Gunakan kertas macam Faris tadi kan. Satu gambar ni saja. Satu lagi kamu pegang. Nampak muka kamu. Senyumlah kan. Okey. So next. Kenali mesin kompleks. So sama, benda yang sama juga. Ni keluarga Lim. Ni Lim, keluarga cikgu ni. Cikgu ni Lim. So, kereta sorong ialah sejenis mesin kompleks. Mengapa? Jom kita senaraikan. Apa yang ada pada kereta sorong? Mana cikgu nak tulis? Okey, cikgu tulis di tepi sini. Okey, jom senaraikan tu cikgu. Kereta sorong hai tu ingat tak lagi cikgu? Apa dia nak? Okey. Apa kereta sorong ni tadi? Dia ada roda dan ganda. Besarlah pula. Cikgu kena bawa dia ke tepi. Tepi sini. Roda dan ganda lagi. Ada apa lagi? Ingat tak yang cikgu tunjuk sistem apa ni? Ada apa ni? Ni tempat kamu pegang. Ni apa? Sistem apa ni? Tuas. Tuas. Mana tuasnya? Okey. So, tangan ni ini ialah daya. Ini ialah fulcrum kah? Ini ialah beban kan? Dan mana fulcrum ini kan? Roda depan ini kan? Titik ni fulcrum. Ini ialah fulcrum, daya, beban, fulcrum. So, ingat tak kamu? Ini tuas kelas berapa? Beban di tengah-tengah. Kelas ke berapa ni? Beban di tengah-tengah? Tuas kelas ke-2. So, kita ada tuas. Betul tak? Kita ada tuas. Next, ada apa lagi tak? Satah condong. Satah condong tak ada sebab ini hanya melibatkan kereta sorong. Kalau dia tunjukkan kereta sorong naik ke aras yang lebih tinggi, itu baru melibatkan satah condong. So ini tak ada satah condong. So roda dan ganda dan juga tuas. Okey, cukup. So kamu tulis ni. Roda dan ganda. Mana nak guna bawa dia? Sini lebih nampak lagi. Okey. So roda dan ganda serta tuas. Ada skru juga kan? Betul tak? Skru penyambung dia kan? Kebanyakan alat yang bercantum ni alat memang ada skru. Kalau kamu tak nak tulis skru pun tak apa. Kamu nak tulis pun boleh. So, skru. Kebanyakan objek yang mesin kompleks ni memanglah ada skru kan? Untuk mencantum bahagian-bahagian tersebut. Okey, dah.
Next kita nak tengok pula jam tangan. Jam tangan ada apa? Dah tuliskan ni tadi. Okay, jom kita senaraikan jam tangan ada apa? Tengok betul-betul. Ada apa ni? Yes, Gear. ada gear besar, gear kecil kan. So kita ada gear. Next. Screw. Yes, screw. Lalu semua kamu cakap screw kan? Screw. Ada apa lagi? Jarum jam berpusing. Apa Baji. tu? Baji kah? Jarum berpusing. Kalau ada benda yang berpusing ni tu apa? Roda. Benda yang Dan berpusing. ganda. Dalam dia. Yes. Apa tadi? Roda dan baji? Tadi? Roda dan Roda. ganda. Yes. Roda dan ganda. Tu cikgu cakap. Kalau tajuk mechanical macam ni biasanya orang lelaki yang cepat tangkap. Betul tak? Orang perempuan dia kena teliti betul-betul baru dia nak fikir. Orang lelaki biasa memang suka bahagian mechanical macam ini. Okay? So bahagian fizik lah. Ini fizik sebenarnya, ini fizik. Macam kita buat tajuk pengawetan makanan itu kimia. Faham tak? Bila kamu pergi ke sekolah menengah, kamu akan ada 3 bidang. Fizik, kimia, biologi. Tapi dalam tahun kamu sekolah rendah ini campur. Sebenarnya kamu ada belajar 3 bidang itu. Okay? So sekarang kita belajar fizik. Baik. Next kita tengok pula mesin rumput. Ini lebih canggih ini. So memang kompleks pun ini. So kita senaraikan. Apa dia? Siapa ada mesin rumput di rumah? Ada apa? Cuba kita tengok. Ada apa ni? Roda dan ganda. Yes, roda dan ganda. Lagi? Tuas. Okey. Cuba kita tengok mana tuasnya. Tempat pegang ini apa? Tempat Daya. pegang ini apa? Daya. Lepas itu ini fulcrum kan? Titik dia fulcrum. Mana beban? Mana beban ini kan pergi ke belakang kan, betul tak? Ini beban yang terkumpul. Ini macam mana mesin rumput ini berfungsi sebenarnya? Rumput ini potong rumput, betul tak? Betul tak? Mesin rumput ialah mesin kompleks, kenal pasti mesin. Okey. Mesin rumput ini memotong rumput akan, tetapi ini tempat untuk mengumpul rumput-rumput kan, betul tak? So, beban yang mula-mula tersentuh ialah memang di depan sini kan? Dia potong ni kan, bawah sini kan? Bawah. Cikgu, yes, bawah kan cikgu tak pernah tengok real. So, bawah sini lah. So, beban bawah sini beban. So, yes, ada tuas. Ada apa lagi? Screw. Lagi? Apa tadi? Screw. Cikgu cakap, lalu semua benda kamu cakap ada screw. Kamu tak nak tulis screw pun tak apa. Okey, boleh. Next, ada apa lagi? Cuba kita tengok. Roda dan ganda, tuas, screw. Memotong rumput. Ada apa? Baji. Yes, pandai kamu. So, ada baji. Okey, tuas. Cikgu nombor 3. Yes. Nombor 3. Sorry. Thank you. Okey. Nampaknya ni. Haikal, Danish Haikal, aktif. Cikgu suka. Tak mengantuk. Mana muka kamu orang? Tak nampak lah. Tak nampak nak muka. Jangan nak on off video kamu orang ini. Okey. Dah tulis? Alright. Dah? Kesian
Kesian Azian ni tak dapat dengan kita. Azian ni dia punya laptop battery low bat. Kesian kan dia tak dapat dengan kita kan. Bukan dia selalu dengan kita kan. Okay. So next ada apa lagi? Dah terror dah kamu settle kan satu-satu kan. Okay, jom kita tengok basikal. Basikal terdiri daripada mesin berapa mesin kan? Okay. Kalau kamu ni terror, senaraikan untuk cikgu. Roda dan ganda. Pandai. Roda dan ganda. Lagi? Gear. Gear. Lagi? Lagi? Ada lagi? Ada. Cuba tengok betul-betul. So, okay. Tengok tempat pegang ini ialah daya. Baji. Ada baji ke pada basikal kamu? Ini daya. Tempat kamu pegang ialah daya. Okay. So, fulcrum ialah ini kepala. Sebenarnya basikal ni dia punya fulcrum tempat pusing-pusing kepala itu kan? Betul tak? What do you say? Kepala basikal lah kan? Ini kan? Betul tak? Di sini ialah fulcrum sebenarnya kan? Betul tak? Betul. Betul tak? Siapa yang ada basikal dia tahu kan? Ini dia punya titik penyambung kan? Antara dia ni, tengah-tengah ni dengan badan dia sini kan? So, ini ialah fulcrum. Titik penyambung. And then, tempat kamu duduk ini ialah beban kamu. Betul tak? Betul tak? Beban kamu kan? So, ini ialah beban. Ini ialah fulcrum. Ini ialah daya. Betul? Ada dua belah daya kan? Betul tak? Yes. So, ada apa di sini? Ada apa pada basikal? Ada tuas. Okey, tulis sekarang. Ini sekarang. Kamu dah mahir menganalisis mesin kompleks. Cerakinkan dalam mesin ringkas. Okey dah? Airil dah Airil? Airil kamu agak blur sebab kamu last week tak join cikgu. Kenapa kamu tak join last week Airil? Pergi mana kamu? Airil? Pergi mana kamu last week? Bukan last week, sorry. Last week lah pula. Isnin ni tadi kenapa tak ada? Dah tertidur. Apa? Apa Airil? Kenapa? Lain nampak muka kamu bila kamu dah gunting rambut macam itu. Okay, handsome. Baik. Mesti kamu nampak cikgu tengok tepi kan sebab cikgu letak kamu di tepi. Okay. So dah? Jom. Ni gunting. Gunting pagar ada apa? Sebut ni cikgu. Dari Isnin hari tu dah kita cakap gunting kan? Tadi pun cikgu dah cakap gunting. Mana cikgu dah tulis gunting bagi kamu nampak. Okey, 1. Tuas. Yes, mana tuasnya? Tempat pegang ini ialah apa? Daya. Pandai, daya. Ni titik penyambung ini ialah apa? Fulcrum. Yes, very good. Ni tempat gunting ini apa? Beban. Pandailah kamu ni. Cikgu ajar sekejap saja kamu dah pandai kan? Okey, selain tuas ada apa lagi? Baji. Very good. So ada baji. Lagi? Titik penyambung dua bilah ni tadi. Titik penyambung dua bilah ni tadi ni. What is this? What is this? What is this? Screw. Okay. So kita ada screw. Kan? Kita ada screw. Dah tulis? Okay, kamu tulis. Gunting pagar. Tuas, baji, screw. Ni yang kumpulan gunting-gunting semuanya sama. Okay? Gunting biasa ke, gunting pagar ke, gunting wayar ke, sama. Gunting rumput ke, sama.
Okey, dah. Next, kita nak tengok cangkul. Macam mana pula dengan cangkul? Adakah cangkul sejenis mesin ringkas atau mesin kompleks? Cuba kamu fikir sekejap. Tengok cangkul. Tengok cangkul. Okey, siapa boleh beritahu cikgu? Ringkas atau kompleks? Ringkas atau kompleks? Kompleks. Kompleks. Yes, pandai. So, mesin kompleks. Jom kita senaraikan. Ada apa kalau kamu pandai cakap ini mesin kompleks? Ada apa? Ada apa? Ada tuas. Tuas. Okey, mana tuasnya? Mana tuasnya? Tempat kamu pegang ini ialah Daya. daya. Mana fulcrum kamu? Ingat tak hari tu cikgu tunjuk cikgu menyapu kan? Kumpulan cangkul, menyapu, mop sama. Okey? Mana kamu punya, mana tempat titik berulang, tempat kamu hayun. Okey? Di sini kan, tangan sebelah sini kan? Betul tak? Betul tak? Ini kan? Ini ialah fulcrum. Di tengah-tengah ialah daya. So ini tuas kelas Tiga. tiga. Ini adalah apa? Tanah di sini adalah apa? Beban. Beban. So ini ialah beban. Pandai kamu. So ada tuas. Next. Next. Ada apa lagi? Hah? Hah? Ada apa? Baji. Yes, of course. Ada baji kan? Sebab dia tajam kan? Tajam. So dia memisahkan ataupun memotong. Okay. So tuas dan baji. Kamu tulis cangkul, tuas dan baji. Dah? Ariel dah? Cikgu suka tengok muka Ariel tergunting rambut macam itu. Cikgu teringat dengan anak buah cikgu lah. Sama macam muka kamu. Okey. Isnin hari tu kamu pergi gunting rambut sampai tak join kelas cikgu. Janganlah jumpa kamu ni 2 minggu sekali saja. Kan? Okey. Cikgu rindu dengan murid-murid cikgu sebenarnya. Murid-murid cikgu, cikgu tak buat online dah sebab ramai yang ada masalah nak akses. So cikgu buat video offline, cikgu bagi mereka. Okay, so kita tengok next. Kebat. Soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Bagaimanakah roda? Cikgu rasa kamu ada pagar macam ini kan? Ada pagar macam ini kan? Roda pada pintu pagar ini berfungsi sebagai takal. Kah di rumah kamu ada? Cikgu rasa di rumah kamu ada lah. Rumah cikgu pun ada. Kan? Okey. Bagaimana berfungsi sebagai takal? Bagaimana? Siapa boleh beritahu cikgu? Macam mana berfungsi sebagai takal? Kalau kamu teliti betul-betul, benda ini, roda ini, dia adalah takal. Kalau kamu tengok betul-betul, pasti siapa punya pagar ada sliding macam ini, cuba kamu tengok betul-betul. Sebenarnya ini ialah takal. Bagaimana berfungsi sebagai takal? Takal kan dia untuk kita ada satu alur kan, tali melalui alur kan, dapat kita tarik beban kan, angkat atau turunkan beban. Betul tak? Mengangkat atau turunkan beban. Tapi di sini, takal ini dia sudah berfungsi seperti dia berfungsi secara melintang. Sebab apa? Supaya rel besi di sini dapat melalui roda di sini. Bukan roda, dapat melalui takal di sini. So, dia berfungsi secara melintang di sini, berfungsi sebagai takal untuk memudahkan pagar kita di sliding, dibuka dan ditutup. Okay, so kamu boleh tengok siapa rumah dia ada, kamu boleh tengok. Cikgu, okay.
Boleh? Siapa yang ada? Siapa yang ada pagar sliding macam ni? Ada tak? Ada tak? Okey, lepas ni kamu boleh tengok ah. Okey, sebenarnya ini ialah takal. Kamu tengok betul-betul. Itu ialah takal. Okey. So memudahkan, kenapa dia perlu gunakan takal? Kalau dia gunakan roda dia tak ada alur kan? Dia tak ada alur tengah-tengah. So bila dia gunakan takal, dia ada alur untuk memudahkan ni. Rel di sini melaluinya. Okey. Kalau kita tengok lagi. Kereta. Oh, kereta. Banyak masih kompleks. Okey. Boleh beritahu cikgu apa kereta? Kereta ni tadi sama dengan ni tadi kan? Apa ni tadi? Ni. Mana kereta? Mana kereta kita tadi? Ni kan? Roda ganda, gear, skru kan? Okey. Jom. Ini apa pula? Ini aktiviti berkumpulan. Ini kenal pasti. Okey, tak apa. Okey, kuis sekarang. Sekarang kita masuk kepada latihan. Apa mesin ringkas yang terdapat dalam alat ini? Apa benda ini? Apa nama ini? Pernah nampak tak? Apa nama benda ni? Apa dia? Penembuk lubang. Penembuk kertas. Penembuk Lubang. kertas. Penembuk kertas. Ya, untuk tebuk lubang lah kan? Penembuk kertas. So, apa mesin ringkas yang terdapat dalam alat ini? Baji. Apa dia? Tuas. Yes, of course. Ada baji. Ada tuas tak? Ada tuas tak? Di sini beban. Di sini daya kita kan? Daya. Mana fulcrum kita? Mana beban? Beban masuk sini, beban di sini, beban di sini. Fulcrum di sini, skru dia kan? Dia menyambung, dia kan fulcrum, ada dua belah juga, yes. So ini pun ada tuas, okey, tuas, baji. Kita tanda dulu. So ada baji, ada tuas. Satah condong ada tak? Satah condong. Gear ada tak? Tak ada kan? So baji dan tuas. Gerudi tangan terdiri daripada beberapa gabungan mesin ringkas. Okey. Ini pun yang popular ini. Okey. So jom kita senaraikan apa yang ada pada gerudi tangan. Senang kan? Satu. Roda dan ganda. Yes. Roda dan ganda. Dua. Gear. Gear. Pandai. Ada gear besar, ada gear kecil. Tiga. Tuas. Tuas. Okey, macam mana ada tuas? Okey, pandailah kamu ni. Okey, tuas mana tempat kita pegang? Mana tempat kita pegang Warna merah. Sekejap. Ini tempat kamu pusing. Ini fulcrum. Titik tengah fulcrum. Mana daya? Kamu pegang di sini kah? Pegang di sini kah daya? Di tangan. Ini daya kah? Betul kah? Okey, yes. Beban hujung. Beban hujung. Okey, pandai. So ada tuas. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Hujung sini. Gerudi tangan ni fungsi dia apa? Menembukkan. Betul tak? Menembukkan. Ada apa? Penembuk. Macam penembuk kertas ini juga ada apa? Baji. Yes, ada baji. Ada apa lagi cikgu dengar tadi? Siapa sebut tadi? Ada apa lagi? Tengok ini berbenang ni kan alur, ada alur sini. Ada apa tadi? Siapa yang sebut? Haikal kah sebut? Ada apa tadi? Ada? Screw. Screw, yes. Ada screw. Silakan menulisnya. Tulis. Saya tu cikgu
bercakap orang lelaki yang cepat kalau tajuk mesin-mesin ini. Sebab mungkin kamu dah biasa tengok kan. Kalau cikgu tak. Cikgu rasa cikgu jarang lah nampak guru di tangan ini. Kalau ada pun dulu, lama dulu. Kena pergi kedai lah tengok. Okay. Okay, dah. Dah? Okay, good. Next kita nak tengok mesin lestari. Ini penghujungnya. Apa maksud lestari? Kalau kamu nak cipta apa-apa mesin, apa-apa teknologi sebagai seorang saintis, sebagai seorang pencipta, pastikan mesin kamu itu lestari. Apa maksud lestari? So kita tengok pendahuluannya dulu. Mesin dicipta untuk membantu kita menyelesaikan, ini dia cakap kegunaan mesin kan, membantu menyelesaikan pelbagai kerja harian. Ya memang pun mesin yang lestari dicipta dari semasa ke semasa, memberi banyak manfaat kepada manusia. So apa maksud lestari ini tadi? Mesin yang lestari ialah mesin yang, ini nombor 1, tahan lama. Ini 1. Lagi, tidak mudah rosak. 2. Yang ketiga, menguntungkan. Yang keempat, tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar. Ini yang paling penting sebenarnya. Tak beri kesan buruk kepada alam sekitar. Dan berapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Mudah dan selamat digunakan. Ada tak dia senaraikan di sini mesin yang lestari itu mahal? Tidak kan? Tidak kan? Ada tak dia cakap menjimatkan kos? Tidak kan? So jangan kaitkan dengan kos di sini. Okey? Jangan kaitkan dengan kos sebab ramai yang keliru. Mereka ingat kalau disebut mesin lestari ini dia mestilah murah. Tidak semestinya. Sebab tidak disenaraikan antara ciri-ciri lestari mestilah melibatkan kos yang rendah. Ada tak kamu nampak dia tulis kos di situ? Ada tak dia cakap tentang duit di situ? Ada tak? Ada tak? Melibatkan perbelanjaan yang rendah? Tak ada. So, jangan kaitkan lestari, mesin yang lestari dengan kos yang rendah ataupun yang murah. Seelok-eloknya kalau kamu dapat buat yang murah dan tahan lama dan ada semua ciri itulah, itu yang paling elok. Tetapi tidak semestinya untuk memenuhi ciri-ciri 5 ciri tersebut, tidak semestinya mesin itu murah, menggunakan bahan yang murah, tidak semestinya. So jangan sesekali kaitkan dengan kos. Boleh tak? So yang penting lestari di sini adalah dia tahan lama, tak mencemarkan, tak rosak, menguntungkan. Menguntungkan di sini, menguntungkan maksudnya macam mana? Dapat diguna lama lah kan. Menguntungkan lagi, mungkin di situ dia masukkan ni. Susah juga cikgu nak sebut tentang kos di sini dengan terang sebab menguntungkan di sini dia menguntungkan di sini dia umum lah. Dia boleh jadi kamu gunakan sangat lama ataupun menguntungkan di sini kamu beli murah, kos yang rendah, murah tetapi digunakan dengan lama. Okey, boleh tak? Tapi kamu jangan cakap senaraikan terang-terang kos murah. Tidak, jangan. Okey. So, gunakan istilah menguntungkan, boleh. Menguntungkan. Tidak memberi kesan alam sekitar dan mudah dan selamat diguna. Itu yang penting, mudah dan selamat diguna. Apa-apa Cikgu lekat. Alright. Ramai yang cari cikgu masa macam ni.
So kita tengok lagi mengapa penciptaan mesin yang lestari penting kepada manusia. Kenapa sangat pentingnya lestari ini? Okey. Nampak tak di sini? Kenapa cikgu cakap jangan cakap tentang kos terang-terang, dengan nyata kamu boleh gunakan menguntungkan. Menguntungkan ni dia umum lah, umum. Okey. Kenapa cikgu cakap tentang kos tak boleh? Tengok yang ini. Tengok ini sekarang dalam bidang pertanian. Dahulu gunakan apa ini? Membajak tanah. Dahulu dan sekarang. Dahulu gunakan kerbau saja kan? Sekarang ini kita gunakan jentera. Okey, cikgu tanya kamu, kalau kita nak kaitkan dengan lestari, adakah boleh kita cakapkan ini kos yang rendah? Rendahkah kos jentera ni? Rendahkah? Tidak kan? Betul tak, Ariel? Ariel, okey Ariel? Okey? Tidak kan? Tidak murah. Wih, beribu ini kan? Beribu ini kan? Ratus ribu kot. Baik. So, jangan kaitkan dengan kos yang murah. Yang penting kita tengok dia memenuhi 5 kriteria ini. Tahan lama, tak mudah rosak, menguntungkan. Menguntungkan macam mana dari sini? Okey. Kita istilah menguntungkan macam mana kalau gunakan jentera ni? Menguntungkan masa kita, betul tak? Betul tak? Menguntungkan di sini ialah masa. Okey. Menjimatkan masa. Kalau guna kerbau, dalam sehari dapat bajak berapa besar saja kawasan tu kan. Kalau kita gunakan jentera dengan keluasan sawah yang sama besar, mungkin setengah hari kamu dapat siapkan kerja membajak. Betul tak? Betul tak? Kalau guna kerbau mungkinlah sampai 2 hari kot. Betul tak? So menguntungkan di sini istilah dia ialah menjimatkan masa kita. Dapat membajak kawasan yang besar, kawasan yang luas pada masa yang singkat. Itu maksud menguntungkan. Okey. Next, kita tengok menuai padi di sini. Please, siapa punya tempat yang bising ni? Cikgu dengar bunyi tu di telinga cikgu, di kepala cikgu ni. Cikgu dah dapat fokus, okey? Tolong mute siapa yang... Airil, jauhkan kipas kamu. Airil, kenapa? Kipas di depan kamu ke Airil? Tolong jauhkan Airil. Bunyi sentiasa dengan bunyi kipas kamu Airil. Okey. Okey Airil. Okey. Okey, bagus. So, tengok kita untuk menuai padi. Ni tadi membajak tanah. Sekarang kita nak tuai hasil kita tuai padi. Kalau kita di kampung-kampung kan gunakan ni kan tulang 4 kerat. Betul tak? Guna sabit kan ambil kita punya padi. Potong kita punya padi, ambil gunakan tulang 4 kerat kita, tenaga manusia dengan bantuan sedikit mesin kan kita gunakan sabit, betul tak? Kita gunakan baji kan? Sabit tu baji kan? So, lambat. Sekarang kita gunakan ni. Sekejap saja kan? So, kita gunakan jentera juga. So, memang kosnya mahal. Jangan sebut kos murah. Tidak. Menguntungkan sama juga dengan ini. Menguntungkan, menjimatkan masa. Menguntungkan dari segi masa dan juga tenaga. Okey, cikgu nak tulis dah. Masa dan tenaga sama dengan ni. Okey, menguntungkan di sini maksudnya menguntungkan. Okey, jom kita tulis. Menguntungkan dari segi menjimatkan, dari segi menjimatkan masa dan tenaga. Okey, please siapa yang tempat dia bising tu, cikgu dengar di kepala otak cikgu ni bunyi bising itu, tolong kamu mutekan siapa yang tempat dia bising bunyi macam apa bunyi tu. Okey. So, menguntungkan dari segi menjimatkan masa dan tenaga. Dah tulis? Okey, tulis. Istilah menguntungkan di sini tadi ya. Okey. Dan yang terbaiknya kalau kamu mencipta sesuatu mesin tu, kamu gunakan bahan yang murah tetapi tahan lama dan mudah dan selamat digunakan. Ini biasa dalam projek inovasi ya. Inovasi mereka akan tengok tentang lestari ini.
Okey, bahan yang mudah dicari, projek inovasi. Baik. Dah? Okey, sekarang kita nak tengok pula. Ni Aziani ada masuk lagi? Aziani? Hello Aziani, tunjuk muka kamu Aziani. Okey, jom kita tengok perindustrian. Perindustrian ni kilang. So secara manual nak bancur simen di tapak binaan. Ini mesin bermotor. Memang lebih cepat kan? Yang ini pula mengangkat beban di gudang. Ini tenaga kamu dengan bantuan troli. Okey. Yang ini jentera bermotor, dapat angkut sekali lebih banyak. So bagaimana mesin-mesin yang ditunjuk dalam situasi di atas dapat membantu pekerja menyelesaikan kerja dengan lebih berkesan. Okey, seperti yang kita cerita tadilah bagaimana dia membantu dari segi menjimatkan masa dan tenaga. Menjimatkan masa dan tenaga kita. Itu yang penting. Next, kehidupan harian. Ni mesin ringkas. Kalau siapa yang masih asah pensel guna ini, guna apa ni? Pisau. Dia toreh gunakan pisau. Ataupun yang ini mesin kompleks. Ini mesin kompleks pengasah sekejap saja kan. Kedua-dua jenis mesin pengasah pensel yang ditunjukkan dalam gambar di sebelah mempunyai fungsi yang sama. Fungsi sama, memang fungsi. Kita punya tujuan nak menajamkan pensel, betul tak? Fungsinya sama. Tetapi cara berbeza. Mana yang memudahkan kita bekerja, memanglah yang menggunakan mesin yang kompleks. Okey. So mesin mana yang lestari? Mana yang lestari? Mesin ringkas ke mesin kompleks? Semestinya mesin kompleks. Mengapa? Mengapa tadi kamu kaitkan dengan yang menguntungkan tadi? Mengapa? Dapat menjimatkan masa dan tenaga. Itu sebenarnya kenapa kita perlukan mesin yang lestari, menjimatkan masa dan tenaga. Okey, sama juga dengan ini ya. Sama juga dengan ini. Ini zaman kamu sudah tak nampak benda ini. Cikgu zaman cikgu bayar kamu. Ini lebih kecil dari kamu. Cikgu pernah nampak benda ini. Okey. Kamu tahu tak apa benda ni? Tahu tak apa benda ni? Garanti kamu tak tahu kan? Tak pernah nampak kan? Kalau ada pun kamu... Haikal, ada di rumah kamu ke Haikal? Tak ada. Okey. Sama kegunaan. Sama kegunaan. Okey, betul. Ini alat pengisar, lesung dalam bentuk batu. Yes, lesung batu. Tetapi bukan lesung batu yang kita guna sekarang. Yang ni, no. Yang ini dia putar. Ni. Manual ni tempat ni kamu pegang ini, tangan di sini. Cikgu shape ke ini? Sorry. Okey. So, ini tempat dipegang, ini kamu kena rotate. Pusing. Kamu letakkan apa di sini? Siapa tahu? Letakkan beras. Orang guna ni untuk kisar beras tahu. Beras ke bijirin ke diletak di sini, beras tu dicampur dengan air. Beras yang dah direndam, dicampur dengan dah direndam dalam basah lah kan, air kan. So letak di sini. Lepas tu letak di bawah sini. Kemudian kamu ini putar ataupun pusing. So kamu akan dapat hasilnya keluar dari sini. Sini tempat kamu tadah lah. Bol. Mangkuk, besen kah tadah di sini. So inilah banyak tenaga diperlukan. Ini lesung batu yang sangat berat. Ini adalah alat pengisar. Untuk mengisar, nak letak cili pun boleh untuk giling. Giling cili. Okey. So berbanding dengan ni sekarang, blender. Mestilah blender lebih cepat kan, memudahkan kerja, menjimatkan tenaga, menjimatkan masa. Next, ini mesin basuh. Kalau kamu belajar di asrama, nanti kamu dah besar nak melakukan pelajaran kan, kamu pergi asrama mana ada bantuan mesin basuh. Kalau kamu bernasib baik adalah kan, kalau tak bernasib baik memang cuci tangan lah kan. Sekarang kamu ada cuci tangan pun
Bagus juga. Okay. So cuci tangan, menggunakan tangan. Bukan cuci tangan. Menggunakan tangan untuk membasuh baju. So menggunakan mesin basuh. Mestilah yang ni lebih cepat. Okay, next. Kayuhan. Kesian ini anak-anak yang di pedalaman. Ini dia bermotor. Mana yang lebih cepat sampai? Mana cepat sampai? Ini kan? Speedboat kan? Apa ni? Dia bermotor ni. Apa kita cakap apa ni? Bot kan? Bot kan? Ini bot, ini sampan kan? Bot yang lebih cepat sampai lah. Ini memang ada. Kamu jangan hairan tengok mereka kecil-kecil. Mereka ni kecil dari kamu ada ni. Masa cikgu ni. Masa cikgu sekolah pertama cikgu di SJK Mingwo Kanoid. Sekolah Cina. Sebab cikgu ni Cina. Tahu tak cikgu ni Cina? Sebab cikgu ni Cina. Jadi mereka tengok nama cikgu, so letak di situ SJK Mingwo. Cikgu tak tahu apa yang cikgu nak ajar, sekolah Cina. So cikgu ajar masa tu Sains DLP, masa tu PCSFI. Sains dalam bahasa Inggeris lah, okay. So murid-murid cikgu di situ macam ini. Mereka punya sampan kecil, bukannya sampan besar yang orang dewasa pakai sebab badan mereka kecil, betul tak? Badan mereka kecil, budak-budak tahun 1 macam kamu tengok di sekolah kamu kan? Yang tahun 1 tu tahu tak? Kecil kan, rendah kan? Betul tak? Haikal? Airil? Kecil kan? Farish kan? Okey. Kecil. So, sampan mereka kamu tengok gambar ni sama. Kecil. Ikut badan mereka supaya senang mereka kayuh. Kamu tahu tak? Mereka menyeberangi sungai. Sungai. Mereka seberang sungai. Kamu ingat sungai tu kecil kah? No. Sungai tu besar. Contoh dari tempat cikgu sini. Macam mana cikgu dah bagi anda yang sampai. Bukannya aku nampak pun. Okey. Jauh lah. Jauh. Sungai tu lebar. Sungai tu luas. Okey. Bayangkan. Tenaga yang diperlukan sangat memenatkan. Dan masa yang diperlukan. Masa dan tenaga. Kesian tak? Semata-mata nak datang sekolah menuntut ilmu. Kesian tak? Orang di ulu-ulu. Jangan hairan kalau mereka kamu jumpa yang sebaya dengan kamu ini, orang yang di ulu-ulu di pedalaman pandai bahasa Cina. Itu antaranya sekolah cikgu tu. Pedalaman lah itu. Ada SJK. Mereka pandai bercakap bahasa Cina. Kebanyakannya anak siapa yang dah beraya ni? Oi, hello. Siapa dah beraya ni? Irene dah beraya kah? Kak Aziani dah beraya. Sabar. Kita belum beraya. Sedih cikgu dengar lagu raya. Cikgu seorang-seorang saja beraya di rumah. Okey. Baik. So, tentang masa dan tenaga untuk kayuhan ini dia cikgu cakap. Okey. So, pedalaman macam itu. Itulah real situation. Jangan hairan. Ini bukan gambar semata-mata tapi memang sudah berlaku. Sebab cikgu berada di situasi sebenar. Cikgu tahu betapa susahnya mereka datang sekolah untuk menuntut ilmu. Okey. Tapi advantage mereka, kelebihan mereka pandai bahasa Cina, Mandarin. Okey. Baik. Kita nak tengok bot layar. Siapa nak buatlah. Okay. Tapi cikgu tak paksa, cikgu tahu ini agak susah untuk membuat ukuran ini. Siapa yang berjaya buat ini? Boleh tunjuk pada cikgu gambar dan tunjuk pada cikgu kamu di sekolah. Kamu dapat TP6. TP5 paling kurang bila kamu dah hasilkan projek. Seperti cikgu cakap macam biasa kan. TP6 bila kamu pandai membentang di depan kelas dan bersoal jawab. Seperti seorang cikgu. Okay. Next kita nak tengok. Kenapa berulang beraya ini? Okay, kita nak tengok soalan. So, kita dah habis tentang tajuk mesin. So, kita cuti seminggu. Seminggu saja tahu. Seminggu saja minggu depan. Okay. Lepas itu kita jumpa lagi. Boleh tak? Jangan terlebih raya. Okay. So, kita jumpa lagi dengan tajuk-tajuk yang cikgu akan beritahu kepada admin nanti lah. Cikgu akan bagi tahu awal supaya kamu bersediakah. Okay. So, bila dah settle tajuk-tajuk di semua tajuk ni sampai tahun 6 dah settle tajuk, senang cikgu nak bagi bahan kita bincang. Okay.
So, okay. Hari tu kita dah jawab ini kan? Betul tak? Kita dah jawab ini kan? So, sekarang kita nak tengok. Ini belum kan? Soalan 3. Okay. 1 minit untuk soalan 3 ini dahulu. Kita jawab on the spot. Cuba fikir. Okay. Alat di atas ialah mesin. Ialah mesin. Alat dan merupakan mesin ringkas. Okey, kamu isi di dalamnya tips lah, tips. Tipsnya, bila kamu jumpa perkataan huruf P, Q, R, S seperti ini, kamu untuk isi di dalam ini, kamu wajib gunakan huruf juga. Jangan tulis takal, jangan tulis jam randik, apa benda ni? Layar, sudu. Jangan bagi nama objek itu. Walaupun benda itu betul, bila kamu bagi nama, tak ada markah. Faham tak? Cikgu cakap dari segi pemarkahan oleh lembaga peperiksaan sekolah. So, cikgu nak berkongsi dengan kamu. Benda yang boleh dan tak boleh. So, lepas habis ini, cikgu akan pergi lebih kepada penilaian. Okey? Boleh tak? Kemahiran dan juga penilaian. Okay, supaya kamu tidak sesat. So, wajib gunakan huruf. Dah? Settle? Settle? Anziani, kamu adakah di situ Anziani? Oh, Anziani, where are you? Welcome back my dear. Suka cikgu tengok kamu semua ada. Buat cikgu lebih rindu dengan anak-anak murid cikgu. Kan? Mesti kamu rindu dengan cikgu-cikgu kamu juga kan? Dengan kawan-kawan kamu juga kan? Tak best lah kita duduk di rumah lama-lama kan? Cikgu, kalau cikgu jumpa anak murid cikgu, cikgu peluk seorang-seorang. Okey, dah? Jom. Bagi tahu cikgu jawapan. Alat di atas ialah mesin. Semua ini mesin. Termasuk sudu. Hari cikgu dah tunjuk pada kamu macam mana kita gunakan sudu untuk congkil tin kan. Hanya cikgu tak ada tin sebab cikgu tak ada makan benda-benda macam itu. So cikgu congkil tin. So itu sebagai tuas kelas pertama. Okey. Alat apa di sini? Bagi tahu cikgu. Mesin ringkas. Apa yang mesin ringkas di sini? P dan A. Pandai. Okey, jawapan di sini ialah P dan S. Next, manakala alat Q dan Q dan R. Okey, salah satu lagi tips dia, kamu kena ikut susunan huruf itu. Seboleh-bolehnya supaya orang yang menyemak akan mudah cari. Tengok macam itu saja dah tahu. Jangan kamu terbalikkan R ke Q di sini. Okey. Seboleh-bolehnya ikut susunan. Baik, kita tengok lagi. Raja tiba menunjukkan sebuah mesin kompleks. Antara alat berikut yang mana menggunakan prinsip mesin ringkas yang sama seperti ditunjukkan. Ini dah kebat ini tahu. Pertama sekali kamu kena cari. Kamu kena tahu dia nak apa ni? Cikgu highlight dulu kejap Antara alat berikut mana menggunakan prinsip mesin ringkas yang sama seperti ini. Ini dah masuk soalan keempat. Berfikir aras tinggi. Okey, pertama sekali kamu kena cari apa mesin ringkas pada joran ini. Okey, kita senaraikan dulu. Apa mesin ringkas pada joran ini? Beritahu cikgu. Ingat tak lagi? Tempat kamu pegang tengah-tengah tu kan? Ya kan? Ujung tu ikan tu beban kan? Betul tak? Ikan tu beban kan? Okey. So ini ialah tuas. Dia cakap masih kompleks. Maksudnya lebih daripada satu. Apa lagi? Tuas, apa lagi? roda dan ganda. Yes, very good. Roda dan
ganda. Ingat, kalau jawab soalan seperti ini, jangan terburu-buru, jangan terus tengok jawapan dan pilih. No, kamu kena tengok alat objek yang diberi dulu dan tulis macam ini. Okay, so mana yang ada sama seperti itu? Pisau, penyapu, ada tuas, pemutar skru, pembuka botol. Yang mana? Penyapu ada tak? Ada tuas kan? Betul tak? Menggunakan prinsip mesin ringkas yang sama. So, guna tanda. Penyapu ada? Pemutar skru, roda gandar ada? Yes, betul kan? Pembuka botol. Pembuka botol, ingat tak yang kamu pembuka botol tu? Pembuka botol. Pembuka botol tengah-tengahnya itu tuas juga kan, tapi tengah-tengahnya ialah beban kan? Kepala apa tu? Kepala penutup botol kan? Itu ialah tuas kelas kedua. So sebab itulah cikgu ajar kamu kelas-kelas ini supaya kamu dapat bezakan. So bagi cikgu, jawapan yang paling tepat ialah 2 dan 3. Ada tak 2 dan 3? Ada. 2 dan 3. Kita tengok. Cikgu nak bandingkan dengan jawapan buku teks ni. Betul tak dia letak 2 dan 3? Di jawapan buku teks ni dia letakkan D. 2 dan juga 4. Betul tak? Dia letak 2 dan 4 pembuka botol. Penyapu? Penyapu tuas kan? Pembuka botol tuas juga. Pemutar skru, roda dan gandar. Tengok, apa beza antara penyapu dan pembuka botol di sini? Dua-duanya ialah tuas, betul tak? Tetapi penyapu ini sama kelas dengan joran tempat kita pegang, daya di tengah-tengah kan? Kalau pembuka botol, beban di tengah-tengah. So jawapannya ialah 2 dan 3. 2 dan 3. Okey. Jawapan buku teks ni tak betul. Dia 2 dan, betul tak? Cikgu tengok dia bagi D ni 2 dan 4. 2 dan 4. No, dia sepatutnya dengan penyapu. Okey. Dapat? Alia dapat Alia? Okey, bagus. Next kita tengok. Ni macam mana nak selesaikan masalah ini? Seorang pekerja hendak mengangkat kotak-kotak besar ke tingkat rak paling atas. Ni paling atas di sini. So mesin ringkas yang mana paling sesuai digunakan untuk memudahkan kerja ini? Kamu nak angkat paling atas. Apa dia? Apa mesin ringkas yang sesuai? Apa dia? Apa dia? Kamu nak naikkan ke atas. Apa dia? Apa yang boleh kamu guna fikir semula? Apa mesin ringkas yang kita dah belajar? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa dia? Condong. Sata condong. Macam mana sata condong? Okey. Sata condong boleh diterima. Sata condong kalau kamu macam mana? Kalau kamu ada landasan, betul tak? Cikgu lukis dulu. Shape. Okey. Sata condong kalau kamu ada landasan tinggi kot. Ataupun kamu ada tangga kan? Tangga menghubungkan dari aras yang rendah ke tinggi. Betul tak? Ada tangga naik. Yes, boleh. Tangga itu kan sata condong, betul tak? Tangga ialah sata condong. Okey, pandai untuk naik. So, boleh guna sata condong. Ada beberapa. Okey, kita senaraikan dulu. Sata condong. Lagi? Takal. Lagi? Apa tadi? Takal. Yes, very good. Takal. Contoh ada orang, ini biasa kita tengok kalau kamu pernah nampak lah di kawasan pembinaan kan. Mereka nak angkat, contohnya mereka punya bucket of cement.
baldi simen kan, baldi simen yang orang di bawah nak angkat orang di atas, mereka gunakan tali kan, takal kan. So takal, yes, so takal. Apa lagi? Apa lagi yang boleh kita gunakan? Ada tak lagi? Ada tak? Ada lagi tak? Roda dan gandar boleh tak? Roda dan gandar, macam mana roda dan gandar ini? Kalau kamu ada landasan, kamu letak landasan, saya tak condong landasan. Okey, gunakan kereta sorong naik kan? Boleh. So, roda dan gandar pun boleh. Okey, roda dan gandar. Next, soalan 6. Nyatakan mesin ringkas yang terdapat pada mesin kompleks berikut. Kita ada gerudi tangan, tangga, gerudi tangan. Okey, jom kita senaraikan. Ada apa tadi gerudi tangan? Hujung ni apa? Hujung ni apa? Hujung ni ada apa? Ada apa? Tajam tu kan, dia menempuk lubang tu kan. Apa dia? Baji. Baji. Lagi. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Jom. Ada gear. Lagi. Roda dan ganda. Sorry. Yes, roda dan ganda di mana? Tempat kita putar. Yes, putar sini. Okey, roda dan gandar. Roda dan gandar. Lagi. Ada lagi tak? Tuas ada tak di sini? Tuas. Mana titik tetapnya? Titik tetap. Ini fulcrum. Ini tempat kita pegang, betul tak? Tempat kita pegang ini daya. Betul tak ini daya? Betul tak? Daya kan? Tempat kita bekerja, kita pusing. Titik tetapnya ialah sini kan? Penyambung dia kan? Fulcrum. Titik tetap di sini. Dan beban. Betul tak? Okey, pandai. So, apa tadi? Tuas. Screw. Yes, ada. Screw. Okay, next. Tangga. Ada apa? Tangga ada apa? Satah condong. Yes, pandai. Satah condong. Lagi? Ada apa lagi Azian ni? Ada apa lagi pada tangga kita? Dia menyambung macam ini tadi. Yes, ada screw. Pandai. Okey, dah. Peliklah jawapan buku teks ni, cikgu tengok. Cuba kamu. Dia cakap tangga ini ada skru, ada roda, ada baci, ada roda dan gandar. Aduh, siapalah penulis? Okay, Roda dan gandar. Kan? Ada baci kah pada tangga? Heran juga cikgu tengok kan? Tak apa. Lalu jangan ikut jawapan pada buku teks 100% lah, tidak. Okey, mana-mana buku pun jangan ikut 100% sebab manusia yang bekerja memang mudah buat ralat, okey? Cikgu tahulah sebab cikgu pun salah seorang penulis buku. So kadang-kadang memang kita mengejar masa, memang kita kadang mudah buat kesilapan. Okey? So memang biasalah sebab kerja manusia kan. So jangan ikut bulat-bulat, kita perlu berbincang dengan cikgu. Kalau kamu ada masalah nak tanya, boleh bincang dengan cikgu ataupun cikgu kamulah. Ni apa ni tadi? Gambar di sebelah menunjukkan seorang tukang kayu sedang menggunakan tuku besi untuk mencabut paku pada sekeping papan kayu. Nyatakan jenis mesin ringkas yang ditunjukkan.